Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, selamat kita berjumpa lagi dalam aktiviti online Facebook Live Ailin, iaitu daripada Ailinia Institute Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan dan bahasa Inggerisnya Institute of Leadership Excellence and Development Ailin. Jadi selamat petang, saya harap semua sudah makan, sudah bersihat dan bersama-sama kita adalah pada kali ini adalah kita punya panel iaitu Encik Nik Amiruddin bin Nik Sahal Shah, Ketua Program Pengurusan Latihan Akademi Pilihan Raya ataupun APR, di mana beliau mendapat pendidikan daripada Sedana Muda Teknologi daripada USM, telah berkhidmat selama 15 tahun dan di SPS ni dah 6 tahun ya Cik Nik ya. Jadi sama-sama itu kita akan berkenal dengan Cik Nik. Untuk makluman Cik Nik dan juga para pendengar, kita bersiaran dalam Facebook Live, iaitu bagi tajuk yang mungkin yang baru pada orang muda dan juga baru pada orang lain, iaitu Forum Kenegaraan Anak Muda, dan tajuknya adalah Cabaran Belia pada Usul Undi 18. Itu cabaran belia pada usul 18. Jadi semasa kita bersiaran nanti lebih kurang dalam 1 jam, jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah untuk add dalam kita punya Facebook Live ni, dan juga di masa yang sama saya akan berdialog dengan Cik Nik, dan mungkin Cik Nik boleh kenal diri dulu lah peringkat awal ya. Dan juga di masa yang sama, masa tuan-tuan, puan-puan naik ataupun like pada kami nanti, saya akan bacakan soalan-soalan yang berkenaan supaya kita boleh berkongsi maklumat pendengar ni dengan Cik Nik, dan Cik Nik akan beri respon kepada soalan-soalan yang akan ada lah. Jadi dalam sesi ini, untuk maklumat tuan-tuan dan puan serta Cik Nik, kita akan bersesi sebanyak 3 pusingan. Pusingan pertama ni kita akan berterusan, kemudian diikuti dengan pusingan kedua. Pusingan kedua saya akan membacakan atau berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan soalan-soalan lah yang akan naik di masa benda ni berjalan. Kemudian saya akan serahkan pada Cik Nik untuk respon. Kemudian kita akan beri kepada pusingan yang berikutnya, pusingan ketiga, dan yang terakhirnya adalah pusingan yang terakhir diikuti dengan aktiviti soal jawab dan last sekali rumusan oleh Cik Nik. Jadi Cik Nik rasanya saya persilakan Cik Nik untuk sepatah dua kata daripada, untuk maklumat tuan-tuan, APR ni adalah Akademi Pilihan Raya. Lalu kita dengar ni SPR je, Suruhanjaya Pilihan Raya. Rupanya SPR ni dia ada akademi dia. Mungkin Cik Nik beri terang sikit lah tentang Akademi Pilihan Raya ni supaya dia orang sama-sama tahu, mana yang belum tahu, mana yang tahu, mungkin bertambahkan ilmu mereka. Silakan Cik Nik. Terima kasih kepada Encik Khairuddin dan terima kasih kepada Ailin kerana menjemput Akademi Pilihan Raya lah untuk program ini, khusus untuk pencernaan minda dan anak muda kita. Akademi Pilihan Raya seperti mana yang Encik Khairuddin maklumkan tadi, biasa orang dengar SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya kan. Yang itu pun tertukar lagi dengan SPRM kadang-kadang. Oh, bahaya. So kita walaupun Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, tapi kita punya singkatan SPR, memang melibatkan pilihan raya, dan kita ada Akademi Pilihan Raya. Akademi Pilihan Raya ini salah satu bahagian di bawah SPR lah. Dan Akademi Pilihan Raya ni sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2007 lagi. Oh, 2007. 2007 lagi adanya wujudnya Akademi Pilihan Raya ataupun singkatannya APR. Dan Akademi Pilihan Raya ni pada awalnya penubuhan awalnya khusus untuk latihan petugas-petugas pilihan raya.
bagi persediaan untuk menghadapi pilihan raya. Oh, ya. Jadi dengan perkembangan semasa dari segi pilihan raya di negara kita, FPR mengembangkan lagi fungsi dan peranannya, ya. Tadi salah satunya adalah pengurusan latihan untuk petugas pilihan raya. Yang kedua, sekarang ini kita memberi fokus kepada pendidikan pengundi. Juga peranan FPR adalah untuk pendidikan pengundi. Oh, ya, ya. Melalui apa jua platform lah, ya. Dan yang ketiga, dari segi promosi dan publicity, ya, khusus kepada kita nak mempromosikan belia-belia kita, anak-anak muda kita untuk mendaftar sebagai pemilih. Itu yang pertama. Yang kedua, mempromosikan bila hari mengundi, kita nak promosikan supaya mereka ini turun untuk mengundi. Selain daripada promosi-promosi yang lain lah yang berkaitan dengan pilihan raya. Termasuklah kepentingan-kepentingannya. Itu adalah 3 fungsi utama lah, ya. Pengurusan latihan, pendidikan pengundi dan juga promosi dan publicity. Selain itu, akademi pilihan raya juga kita menguruskan arkid. Kita ada galeri, dipanggil Galeri Tan Sri Abdul Aziz, sempena nama pengurusi SPR yang sebelum inilah, ya. Yang mana kita menyimpan semua sejarah dan khazanah-khazanah pilihan raya. Jadi Cik Khairuddin bolehlah nak melawat SPR, kita bawa ke galeri, ya. Dapat pergi. SPR juga menguruskan pusat sumber pilihan raya. Semua perkara bahan-bahan ilmiah akademik yang berkaitan dengan pilihan raya, kajian-kajian kita simpan di perpustakaan pilihan raya. Itu fungsi lebih kurang. Orang kata tak kenal maka tak cinta, maka kena kenal dululah apa FPR itu, barulah kita tahulah ke mana kita nak pergi, kan. Kadang-kadang orang nak buat program pendidikan pengundi, sebenarnya dia tak tahu di SPR ada akademi pilihan raya untuk menguruskan program. Bermakna nak menghubungi APR boleh, nak berhubungi SPR pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau menghubungi SPR, ke APR lah akan di-channelkan perkara-perkara yang dimohon itulah. Mungkin kita boleh teruskan Cik Nik. Okey, pada soalan pertama, jadi soalan kedua iaitu seperti kita tahu bahawa pendaftaran pengundi dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Apakah inisiatif yang dilaksanakan APR pula tentang undi 18 pula ni? Pendaftaran orang baru ataupun yang bertukar di SPR. Kemudian APR punya fungsi yang betul-betul yang membantu pada SPR ni. Okey. Macam ni, bunyi hampir sama APR SPR ni. Macam ni. Kita fokus kepada bila berlakunya undi 18. Ya. Maka apa peranan APR di situ, kan? Okey. Kalau diikutkan SPR ada fungsi pendaftaran pemilih. Dan sebelum ini fungsi-fungsi SPR itu APR menyokong peranan APR supaya menyokong supaya pengundi-pengundi ataupun pemilih ataupun rakyat negara kita, warga negara cukup usia untuk mendaftar sebagai pemilih. Dengan cara apa? Dengan cara fungsi kita tadilah promosi dan publicity dan salah satunya pendidikan pengundi. Dan untuk undi 18 itu sendiri, ya. Undi 18 itu sendiri orang ramai sebut cabaran undi 18 adalah persediaan anak-anak muda kita yang berumur 18 tahun ini untuk mengundi. Jadi APR datang dengan fungsinya melalui program-program pendidikan pengundi. Bermakna yang nak mengingatkan rakyat Malaysia ni APR ke SPR? Macam mana Cik Khairuddin? Yang nak mengingatkan rakyat Malaysia ni bahawa tanggungjawab tu APR ke SPR? Kalau diikutkan fungsi yang sebetul, maksudnya fungsi utama, APR lah yang akan menarajui program-program sebeginilah. Kalau di SPR itu sendiri dia ada 3 fungsi utama lah. Saya rasa semua tahu. Satu, menguruskan pilihan raya. Yang kedua, mendaftarkan pemilih, kan? Dan yang ketiga adalah persepadanan semula. Dan APR menyokong semua fungsi-fungsi SPR ini melalui program pengurusan latihan yang saya sebutkan tadi, pendidikan pengundi, promosi dan publicity. Itu adalah sokongan kita lah. Jadi dalam konteks kita melihat anak-anak muda sekarang ini, jadi konteks pendidikan pengundi yang perlu diutamakan untuk kita pastikan anak-anak muda yang umur 18 tahun ini bersedia untuk usul undi 18 itu.
Satu lagi ni, dalam keadaan undi 18 ni, dulu kita dengar undi kita start 21. Dan Ya. dari 18 ni, boleh Cik Nik kongsi dengan kami ni, dengan pendengar semua, negara ada negara lain yang sama 18 tahun pun dah boleh mengundi macam kita nak buat ni. Okey. Dia sebenarnya kalau kita nak kongsikan negara-negara yang melaksanakan undi 18 ni, banyak negara dunia dah menurunkan usia daripada 21 ke 18. Ya, banyak negara. Cuma saya rasa 80% negara di dunia ni saya rasa dah menurunkan usia ke 18 tahun. Kita sebenarnya kalau nak kata kita terkebelakang, betul, kita kena mengakui kita sedikit terkebelakang dalam menurunkan hak usia mengundi ni. Saya nak sebutkan yang negara-negara yang belum lagi menurunkan usia ke 18 tahun. Ya, yang ada beberapa negara yang negara Kuwait, Lebanon, Oman, Singapura, negara jiran kita, ya, Pulau Samoa, Tonga dan UAE. Yang tu negara-negara masih lagi mengekalkan umur 21 tahun. Oh, Singapura pun masih 21 Ya, Singapura masih 21. Okey. Kalau sebelum ini di negara ASEAN kita dengan Singapura je lah. Sekarang ni kita pun dah melangkah selangkah, kita turunkan ke umur 18. Kalau negara jiran kita yang Indonesia, umur mengundi mereka 17 tahun. 17 tahun ya? 17 tahun di Indonesia. Dia ada dua, 17 tahun atau warga negara yang telah berkahwin. Kalau dia kahwin lagi awal 16 tahun, maka dia bolehlah mengundi. Itu di Indonesia lah. Oh, itu lain. Mana mungkin cara pandangan mereka tentang pemilihan kerajaan ni berbeza lah. Mungkinlah. Dan kalau kita lihat maturity, kematangan mungkin rakyat mereka dengan mungkin rakyat kita dari segi belia ni mungkin berbeza. Itulah kita kena lihatlah daripada aspek itu. Jadi kalau contohnya Indonesia, dengan mengambil kira Indonesia dah kahwin pun dia boleh dikira sebagai matang. Mungkin dalam dah 17 tahun atau dah berkahwin. Mana dia ambil kira tentang manusia ni kot untuk buat pemilihan kot. Ada ya? Dia mungkin itu adalah dia punya indikator lah dia untuk menurunkan hak usia mengundi. Maksudnya nak menetapkan hak usia mengundi itu pada berapa tahun kan. Sama juga dengan kita saya rasa sepanjang kita mengadakan program pendidikan pengundi untuk maklumat Cik Khairuddin lah, kita dah laksanakan program pendidikan pengundi ni secara agresif mula tahun 2017. 2017 kita mulakan secara agresif lah pendidikan pengundi ni. Jadi tahun 2017 kita tak bertanyakan soalan. Kita tak tanya soalan kepada kita punya audiens lah. Adakah bersetuju diturunkan daripada umur mengundi daripada 21 ke 18. Tapi kita mula tahun 2018 ya. 2018 sebelum PRU 14 dan juga selepas PRU 14. Bila kami tanya, bila kita buat program kita ada buat maklum balas lah. Dan salah satu soalannya kita tanya, adakah anda bersetuju sekiranya umur mengundi diturunkan daripada 21 ke 18? 30% bersetuju. 30%. Manakala 70% tidak bersetuju. Oh, 70 tak? Ya. Siapa audiens ni? Siapa audiens kami ni? Cik Khairuddin, audiens kami adalah mereka yang berumur 18 tahun. Maknanya selepas SPM dia masuk ke sistem pendidikan sama ada politeknik, universiti awam, college community, college matrikulasi dan semua institut-institut selepas sahaja persekolahan lah waktu tingkatan 5 tu, itulah audiens kami. Maknanya kita tanya kepada mereka sendiri, 70% tak bersetuju pada tahun 2018. Belum ada kriteria ya. Tapi tahun 2019 bila diwawarkan untuk diturunkan usia mengundi ni, okey. Dia sedikit terbuka ataupun sedikit berkembang lah. Mungkin bila diutarakan isu ini ataupun dihujah dan didebatkan di peringkat umum, maka kita buat lagi kajian. Bila kita turun, bukanlah kajian yang secara spesifik lah, bila kita turun buat program pendidikan pengundi, kita tanya secara maklum balas
68% bersetuju pada tahun 2019 19 ya. dan 32% tidak bersetuju. Okey. Bermakna pemikiran dia orang dah terbuka lagi lah untuk Mungkin dah terbuka sebab kita dah bercakap tentang 18 boleh mengundi, 18 boleh mengundi dan kita dah debatkan di peringkat umum lah kan. Mungkin itu antara berlaku peningkatan dari segi bersetuju supaya 18 tahun ini boleh dilaksanakan pengundian. Dan tahun 2020 kita sempatlah sikit kita buat sebab tahun 2020 kan tahun lepas kita berlaku pandemik COVID-19 so kita sempat sampai bulan 3 saja. So kalau diikutkan melalui responden maklum balas yang kita dapat 97% bersetuju. Okay, dan 3% tidak bersetuju dengan cadangan inilah walaupun dah diluluskan di peringkat parlimen kita masih lagi tanya. So maknanya bila telah diluluskan di peringkat Dewan Rakyat tu maka kebanyakan mereka bila dah dah didebatkan dengan di peringkat umum maka ramailah yang dah bersetujulah. Peringkat yang akan berkaitan ni maksudnya 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 30 tahun bila kita tanya mereka dah bersetuju maknanya mungkin mereka dah bersedia. Masa tu mungkin mereka ada kat sekolah, ada kat universiti kan ketika umur 18 ke 20 tahun ni. Ya betul. Adik okey ni cik ni satu tugas CPR ni adalah pendidikan kepada pengundi. Jadi apakah tujuan dan objektif program ni yang mana adakah macam mana berkesanannya kepada orang muda ni? Okey. Kalau ikutkan objektif, kita bermula secara agresif tahun 2017. Sebenarnya pada tahun 2017 ini kita melihat objektif kita nak menjernihkan minda rakyat tentang sistem pilihan raya di negara kita. Kerana apa? Pada masa itu banyak isu berkaitan dengan SPR lah pada masa itu kan. Contohlah bila kita sebut pasal pilihan raya, dia tidak berlari dengan isu pengundi hantu. Contoh. Banyak. Kan? Betul tak? Kan? Bila kita sebut pilihan raya, orang akan sebut okey blackout. Ya. Kan? Banyak. So, untuk kita memastikan pengundi ataupun rakyat kita percaya kepada sistem pilihan raya. Sebab bila dia percaya, barulah dia akan involve dalam pilihan raya. So kita turun, 2017 kita turun supaya mereka ini dijernihkan minda, supaya kalau sebut pendidikan pengundi hantu, apa sebenarnya pengundi hantu? Kita terangkan. Bila sebut pasal blackout, kita terangkan tentang blackout. Sebenarnya kalau berlaku pun, apa masalah sekiranya berlaku blackout? So, bila kita terangkan, dia nampak benda itu okey. Dan kita tunjukkan simulasi pilihan raya yang sebenar, pengiraan undi yang sebenar di hadapan mereka ni lah. Ya. Dan kenapa target grup kita, peringkat pengundi adalah mereka yang berumur 18 sehingga 26 tahun lah ya. Dalam tempoh tu sebab mereka inilah, walaupun ada mereka yang belum mengundi lagi, tapi mereka lah yang suka berkongsi perkara-perkara yang hot ni. Perkara-perkara yang panas ni, dia suka berkongsi kan. Jadi kita target grup kita bagi berikan pada mereka supaya mereka lah yang akan kongsikan benda-benda yang maksudnya kalau sebut blackout, aku dah dengar dah. Blackout tak berlaku. Kalau berlaku pun tak ada masalah pun. Kan? Kalau macam tu dalam masa sedikit ni mungkin pasal dah sebut, sini dah sebut, kita boleh tekan sikit tentang pengundi hantu tu, blackout tu bendanya. Mungkin ada orang tak biasa dengar kan. Orang yang biasa dengar dia cakap ini blackout lah, ini pengundi hantu lah. Ada hantu ke? Macam tu. Mungkin Cik Nek boleh tekan sikit dalam masa sikit tentang pengundi hantu tu, blackout tu dia. Dia sebenarnya kalau saya nak cerita panjang. Sikit kita ni. Mungkin kalau kata yalah kalau since Alid dah jemput kami kan. Kita boleh ada sesi yang berkaitan dengan isu-isu pilihan raya. Ya. Sebab kalau saya nak sebutkan dia ada orang kata apa? Dia tak boleh cerita separuh-separuh. Dia kena cerita supaya orang faham kan. Tapi program kita, antara salah satunya program kita itulah. Itulah ya. Memang tapi tak ada hantu lah. Memang tak ada hantu lah. Dia macam ni lah kan. Negara kita ni membenarkan orang yang duduk di situ tapi mengundi di tempat lain. Contoh. Contoh, saya berasal daripada Kelantan. Contoh Cik Khairudin, saya berasal daripada Kelantan. Alamat rumah saya di Kelantan.
Ya. Tapi saya dah tinggal dekat Kajang. Saya dah beranak pinak dah saya dekat ni. Anak-anak saya semua dah asal di Selangor dah semua. Rumah pun di Selangor. Tapi bila pilihan raya, saya mengundi kat mana? Balik Kelantan lagi. Sedangkan kita dah duduk di Selangor dah. Jadi jarang-jarang kita balik dekat Kelantan ni. Inilah mungkin definisi dia kata, inilah orang yang tidak duduk di situ tapi mengundi di situ. Yang itulah mungkin kita boleh panggil dia sebagai pengundi hantu. Tapi sebenarnya tak ada pun. Pengalaman kami bila kita buat program dengan parti-parti politik kan, yang selalu menyebarkan tentang pengundi hantu ni, kami tanya sebenarnya apa yang you all definisikan sebagai pengundi hantu. Ramai yang kata orang tak ada IC tapi boleh mengundi. Tapi kalau tengok pada sistem kita, kita tak akan mungkin berlaku orang yang tak ada IC boleh mengundi. Pasal dia orang check IC dulu kan? Yes, dia ada IC satu dan nama dia kena ada dalam daftar pemilih. Okey, kalau dia ada IC pun nama dia tak ada dalam daftar pemilih, dia tak boleh mengundi dekat situ. Tapi mungkinlah dia ada IC tapi nama dia pun ada daftar pemilih, cuma orang tak kenal dia di situ. Sebab apa? Sebab dia bukan tinggal di situ. Di situ. Tapi sebenarnya panjang lagi dia punya penerangan dia tu. Sebab Cik Caroline tanya saya bagilah sikit. Bagi sikit je lah. Puas hati. Satu lagi Okay. yang dok Saya- kata. Saya nak sambung balik sebab tadi saya sebutkan tentang 2017 objektif Ya. kita ke arah itu. Tapi selepas saja 2018 dan 2019, since kerajaan memang mengusulkan undi 18 tahun, maka kita secara agresifnya kita ubah objektif itu. Kita nak memberi penerangan supaya anak-anak muda kita ni lebih cakna dan juga lebih cerah tentang sistem demokrasi di negara kita dan juga sistem pilihan raya. Tapi elemen-elemen supaya elemen-elemen isu-isu semasa itu juga kita bawa sekali. Tapi lebih kepada kita nak menggalakkan, memberi kesedaran supaya mereka ini tahu hak mereka sebagai pengundi, kan? Dicerahkan dengan sistem demokrasi dan pemerintahan negara. Itu adalah objektif yang kita bawa sekarang ini. Mungkin tiba-tiba satu ketika nanti orang bersama muda suka viral semua kan, dia akan membezakan di antara negara lain dengan negara kita dalam sistem undi pula nanti. Mungkin ada yang hampir sama tapi mungkin ada berbeza kan. Ya. Dalam program-program kita pun Cik Khairuddin ramai yang tanya kenapa US sistem macam ni. Dia bukan tanya kenapa US sistem macam ni, kenapa kita tak sama dengan US. Dalam program kita juga kita menerangkan tentang sistem pilihan raya yang kita gunakan lah. Kita terangkan kan, kita mengamalkan sistem first past the post dan kita terangkan sistem itu macam mana. Dan kesesuaian kita, kenapa kita gunakan first past the post tu, mungkin kita sesuai di negara kita. Dan ada juga pertanyaan kenapa tidak tukar kepada presidential punya election kan, ataupun adalah dia banyak sistem pilihan raya di negara kita, di dunia ni kan. Tapi kita pilih first past the post lah kan. Ada juga dia kata sistem dua parti kan. Ya. Memang ada pertanyaan-pertanyaan tu dan dalam sesi program pendidikan pengundi dah kita terangkan sebenarnya. Kita beri pencerahan kepada mereka lah. Jadi tadi yang Cik Nen kata tentang apa bantuan diberi oleh Akademi Pilihan Raya ni, paman siapa panggil mungkin ikut timing, ikut masa yang sesuai, setting masa balik mungkin APR boleh turun nanti kot. Boleh. Dulu kita buat secara face to face. Sekarang ni kita buat secara maya macam ni lah kan. Okey, macam ni kita secara yearly ataupun secara orang kata tahunannya memang kami dah ada pihak-pihak yang kita akan sampaikan program pendidikan pengundi ni Cik Khairuddin. Contoh semua institut pendidikan pasca persekolahan. Contoh politeknik, semua universiti awam, college community, college matrikulasi, semua institut pendidikan di bawah MARA, ILP, Institut Latihan Perindustrian, EdTech, semua institut pasca persekolahan kita masuk. Kita buat program. Institut Pendidikan Guru, Institut Latihan
Kementerian Kesihatan Malaysia semua kita masuk sejak 2017. Maknanya mereka yang berada dalam sistem pendidikan pasca persekolahan memang kita dah cover dah sebenarnya. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok dulu mungkin masa dia dengar yang tim daripada APR datang berceramah, sebab dia orang tak ambil tahu sangat kot, sebab dia orang tahu 21 baru nak mengundi. Lah ni mana program tu, jadual tu kena lebih kerap buat supaya dia orang ni kalau kita tengok apa ni, naik saja umur dia orang 18, mungkin dia orang tu berada di universiti, di college, di ITM ataupun community dan sebagainya lah. Kalau yang bahagian tu bahagian macam di college nurse, di college tentera dan sebagainya. Bermakna jadual tu kena kerap lagi di channel tu. Okey. Dia akan betul-betul akan pergi mengundi. Kalau dulu dia orang dengar aje. Okey. Kalau dulu kenapa kita pilih mereka yang pasca persekolahan start 18, 19, 20? Sebab umur mengundi 21. Ya, betul. Sekarang ni kita kena moving forward lagi. Persediaan tu bukannya bermula 18 tahun. Persediaan tu kena bermula daripada peringkat sekolah. Itu adalah cabaran kami di APR lah sebenarnya. Dan satu lagi Cik Khairuddin, kita cover mereka yang berada dalam sistem pendidikan pasca persekolahan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak berada dalam sistem? Sebab tu Cik Khairuddin, kita pernah bekerjasama dengan pihak Jabatan Belia dan Sukan sebenarnya. Kita ada program APR Associate Trainer, kita train pegawai-pegawai belia ni supaya mereka dapat info daripada kami dan mereka cari, sebab Jabatan Belia dan Sukan ni kan dia memang sampai ke peringkat daerah, ada pegawai belia dan sukan. Jadi dialah yang akan membantu untuk menyampaikan pernikahan pengundi ini kepada mereka-mereka yang tiada dalam sistem. Jadi sebenarnya kita memang dah ada dah kerjasama dengan KBS. Mungkin kita perlu perkukuhkan lagi lah. Mana kita perkukuh lagi. Nak pergi ronda tu lagi kerap lagi lah. Saya duduk Cuma sekarang masalah kita sekarang ni, masalah ataupun bukan masalah lah, cabaran kami sekarang ni, kita dah bermula 18 tahun. Macam mana kita nak bagi mereka ini bersedia sejak umur 15, 16, 17. Itu adalah antara cabaran kita lah. Kita kena fikir sama-sama sebenarnya Cik Khairuddin. Sebab 18 tahun dia boleh mengundi. Sebenarnya kita dah terlambat kalau kita nak bagi kesedaran kat dia umur 18 tahun. Maknanya umur 17 tu dia dah kena ada kesedaran yang mana hak dia sebagai pengundi untuk next year nanti. Bermakna secara tak langsung start pada 15 tu dia dah ada sikit input tentang pemerintahan negara, pentadbiran negara dan sistem-sistem kita. Yang sama dengan luar, yang tak sama dengan luar. Makna awareness tu pihak sama-sama kita kena buat jugalah dengan bantuan APR ni. Sebenarnya kita pun dah mulakan dengan sekolah juga Cik Khairuddin. Kita membuat kerjasama dengan Jabatan Penerangan melalui Kelab Malaysiaku sebelum ni. Sebab dalam Kelab Malaysiaku ni dia ada program-program yang dipanggil Amalan Demokrasi Berparlimen. So kita jadi kita bekerjasama dengan Kelab Malaysiaku dan kita buat program di sekolah yang mana ada Kelab Malaysiaku. Cuma dia tidak menyeluruh lah. Okey. Kalau diikutkan orang kata masukkan silibus pilihan raya di dalam mata pelajaran. Sebenarnya dah ada dah Cik Khairuddin. Ada ya? Dah ada dah. Semasa kita menggunakan kurikulum KBSM, saya ingat KBSM sebelum ni, dah ada dalam tingkatan 5, subjek sejarah bab 7. Dah ada dah tentang pilihan raya. Sistem pilihan raya, sistem pemerintahan negara, bab pilihan raya ada. Dan kita sekarang dah ubah kepada sistem KSSM. Ada bab pilihan raya di tingkatan 4, subjek sejarah. Dah ada. Tapi ia secara akademik. Dia secara akademik. Dia secara akademik. So jadi sebenarnya perkara-perkara pilihan raya ni dia perlu secara praktikal ataupun lebih kepada pembudayaan. Saya nak kongsikan dekat Australia lah. Australia ni antara negara yang memang the best voters education yang ada lah, dan selain daripada India. Mereka mengembangkan budaya memilih ni daripada umur 9 tahun lagi. 9 tahun? Daripada sekolah rendah lagi. Dia ada satu center yang mana semua pelajar-pelajar sekolah akan pergi ke center tersebut dan dia akan tunjukkan.
Itu dari segi program lah. Tapi dari segi pembudayaan, dia memang memberi kuasa kepada anak-anak murid atau pelajar ni untuk memilih. Sampai ke peringkat memilih menu makanan pun dia akan nak makan apa minggu ni di sekolah, dia berikan kepada student untuk pilih. Okey. Apa lagi dia memilih ketua, wakil pelajar. Dia memberikan hak kepada pelajar untuk memilih. Jadi itu adalah pembudayaan sebenarnya. Sama juga di India, dia memilih ketua kelas atau memilih wakil pelajar, tak kira lah daripada sekolah rendah lagi, dia buat proses pilihan raya. Seperti mana pilihan raya yang sebenar. Bermakna dia bukan macam cikgu latih macam kita dulu-dulu. Ya. Negara kita, kita mungkin kita boleh debatkanlah perkara. Negara kita masih lagi sistem di sekolah, walaupun sekolah menengah Cik Rudin, masih lagi pengawas dilantik oleh guru. Betul tak Cik Rudin? Betul. Cikgu recommend. Ya, cikgu recommend, cikgu lantik. Tapi kat negara kita, pengalaman kami kita masuk sekolah, kita masuk MRSM. Ini pengalaman mungkin kita boleh kongsikan. Kita masuk MRSM. MRSM ni literasi politik ataupun literasi pilihan raya berbeza dengan pelajar-pelajar yang berada di sekolah, mungkin sekolah harian dan juga sekolah asrama penuh yang lain lah. Kenapa bezanya? Sebab di maktab rendah sains mara ni, proses memilih wakil pelajar mereka adalah melalui pilihan raya. Maknanya di tingkat sekolah lagi, tingkatan 1, dia nak pilih wakil pelajar dia melalui proses pilihan raya. Jadi sebenarnya kalau orang kata nak memberi kesedaran ataupun kesedaran awal kepada mereka supaya mengundi 18 tahun ini, kalau kata nak cakap kena ada silibus dalam buku teks, kena ada subjek, dah ada dah. Kita kena budayakan benda tu. Yalah, mungkin pada ketika tu kita masih memikirkan 21 tahun. Ya, betul. Mungkin sebab betul. Dia bersurface je. Betul. Sebab bila masuk institut selepas pasca persekolahan tu, memanglah di IPG akan ada pilihan raya, di Politeknik ada pilihan raya. Nak pilih MPP. Ya, betul. Tapi sekarang ni mungkin kita kena turunkan lagi lah. Mungkin peringkat sekolah kena dah budayakan aspek-aspek macam tu lah mungkin. Satu lagi macam ni, ada daripada pendengar ni Cik Hanafi, SPR dah bersedia ke untuk PRU15 dengan pertambahan pemilih 18 tahun? Ni lah Cik Hanafi. Soalan bersedia tak bersedia tu sebenarnya kita kena bersedia. Ya. Kita kena bersedia. Jadi saya rasa soalan tu menjurus kepada bersedia ke tak nak menerima pengundi umur 18 tahun ni. Sebenarnya persediaan kita telah buat melalui program-program ni lah Cik Rudin, program-program pengundi. Tapi mungkin dia sedikit terbantut lah bila ada kes pandemik COVID-19 ni. Kita kena buat adjustment. Kita nak pergi ke sekolah sedangkan sekolah sendiri pun masih lagi online class. So aktiviti-aktiviti co-curriculum juga di masih lagi tidak berlangsung. So sebenarnya itu cabaran kita lah. Bersedia tak sedia, sebenarnya memang kita dah ada program dah. Cuma untuk melaksanakan tu kita kena buat adjustment lah sekarang ni. Cuma satu lagi saya rasa soalan ni mungkin Cik Nik dah jawab ni. Daripada Cik Musa Salim, apakah langkah-langkah yang sedang dan akan diambil oleh pihak APR untuk memberi kesedaran kepada pengundi muda ini untuk terlibat sama dalam proses pilihan raya? Mungkin tadi dah rasa. Itu saya rasa jawapan saya yang saya dah jawab lah melalui program pendidikan pengundi lah. Dan saya rasa lah sebenarnya program pendidikan pengundi ni bukan sahaja untuk mereka yang maksudnya golongan belia umur 18 tahun yang berada dalam sistem pendidikan. Dia sebenarnya terbuka untuk semua. Sebab tu tadi saya ingat Cik Kharudin tanya, boleh ke kalau kita nak mohon dekat APR untuk buat program? Boleh. Tak ada masalah. Kita selagi mana kita ada masa, kita akan bantu dan kita alu-alukan. Especially lebih-lebih lagi NGO yang mana NGO ni dia cover mungkin mereka yang di luar daripada sistem yang kita tak cover sebelum ni. So kita mengharapkan jugalah jemputan-jemputan supaya kita dapat kembangkan pendidikan pengundi inilah. Ni apa ni tadi Cik Nen sebut tentang pendidikan pengundi yang diberi kepada tahun 2017, 18, 19, di mana 18 ni adalah tahun pilihan raya, ya. Yeah. Kemudian tapi kalau kita tengok berdasarkan pada indeks IRIS,
iaitu Indeks Belia Malaysia IBM 2019, kajian kematangan serta keterlibatan belia dalam aktiviti politik. Ini kajian yang dibawa oleh ahli ini ada tiga perkara lah yang dibuat kajian tu, iaitu satu, penyertaan belia dalam politik, mengikuti perkembangan dan perbincangan, yang ketiga, memasuki dalam bidang politik itu. Jadi tiga perkara ni yang dia buat kajian. Jadi dia dapati nilaian bagi tahun 2019 orang muda menurun kepada 29.03. Jadi macam mana pada tadi kalau ikutkan 2017 dia 70% tak setuju. Ikut daripada cik kata dia kan 30 setuju. 2018 ramai orang muda dan menjadi satu perubahan besar lah dalam sistem kita dalam pemerintahan sekarang. Kemudian 2019 pula kajian oleh IRIS dia menurun kepada nilaian 29.03. Jadi apakah perancangan SPL untuk anda kata di masa yang sama COVID belum pula ada, dia macam mana untuk menaikkan balik pengertian orang muda ni, tanggungjawab dia mereka, apa perlu yang perlu buat dalam indeks naik sikit. Kurang-kurang 50%, 70%. Dia macam ni Cik Khairuddin, kadang-kadang bila kita turun ke lapangan ini, belia kita atau anak muda ni sangat allergic dengan perkataan politik itu sendiri. Dia orang melihat politik ini sangat ke arah ideologi politik dan politik kepartian. Sedangkan politik sebenarnya adalah kehidupan kita sebenarnya, kan? Maksudnya kita nak memilih pengetahuan kita tentang bagaimana negara itu dibina, demokrasi yang bagaimana, itu adalah politik. Tapi bila kita turun ke lapangan, mereka dilihat tak nak involve dalam politik sebab mereka melihat bila sebut politik, mereka nampak politik yang berideologi dan juga kepartian. Jadi mungkinlah dari segi kajian ini, saya pun tak sure dari segi indikator kajian ini bagaimana yang melihat kepada penurunan penyertaan golongan belia terhadap aktiviti politik ini. Tapi saya melihat mungkin mengaitkan politik itu sendiri dengan ideologi dan juga kepartian menyebabkan mereka hilang minat. Sedangkan kalau diikutkan politik ini adalah kehidupan kita sendiri, kita nak memilih demokrasi itu macam mana. So sebab itulah, salah satu bila kita nak masuk sekolah buat pendidikan pengundi, ada pihak yang tak bersetuju kita masuk ke sekolah Cik Khairuddin sebab dia kata kita nak mendoktrinasikan budak-budak sekolah ni dengan politik. Jadi sebenarnya kita kena betulkan bab tu dululah, sebab apa yang penting di SPR ataupun FPR, kita turun buat program adalah supaya kita nak memberi kesedaran bahawa setiap warga negara itu ada tanggungjawab dia sebagai warga negara untuk memilih. Ada hak dia untuk mengundi. Dan dia kena tunaikan tanggungjawab dia itu, kena tunaikan hak dia itu untuk mengundi demi negara. Yang tu yang kita fokus. Jadi mungkin persekitaran kita tentang politik itu juga memberi impak kepada belia-belia kita ni lah, ataupun anak-anak muda kita yang menafsirkan politik itu bagaimana. Yang tu yang saya rasa memberi impak. Tapi di peringkat LPR kita memang kita cuba untuk memberi kesedaran supaya setiap warga negara kita mempunyai kesedaran tentang hak dan tanggungjawab mereka terhadap negara melalui kuasa yang mereka ada, iaitu satu undi sebagai seorang warga negara Malaysia. Kita cuba supaya dia ada kesedaran lah. Tapi rasanya mungkin kesedaran tu pasal orang beranggapan dululah kan 20 tahun barulah nak mula, jadi buat apa nak masuk awal-awal, mungkin mungkin. Tapi agaknya bila dah Kabinet sini dah menuluskan bahawa 18 tahun dah boleh mengundi dan dah boleh dicalon bagi pihak parlimen, bermakna mungkin setiap sudut akan berubah kot akan datang. Dengan mudah kita menjalankan tugas kita, dan apabila vaksin pun dah dapat, COVID pun mungkin dah boleh dikontrol, dikawal, mungkin kita berjalan lagi masuk meneruskan. Sebab apa kan, bila 2018
dia automatik dia orang boleh mengundi dah. Jadi mungkin halangan-halangan ini boleh hilang kot bila kita adanya pengetahuan yang awal ni 18 boleh mengundi. Dan kita perlukan kerjasama semua pihak lah sebenarnya dalam kita nak memastikan kesedaran ini diberikan lebih awal. Contoh, untuk masuk ke sekolah bukan satu perkara yang mudah sebenarnya, kan? Bukannya kita tak ada kerjasama dengan KPM, tetapi bukan satu perkara yang senang untuk kita masuk dan buat program di sekolah-sekolah, dan bilangannya terlalu banyak sebenarnya, Cik Khairudin. Kalau diikutkan, kalau kita nak cover keseluruhan sekolah yang dalam tingkatan 4 itu saya rasa dalam 2,400 sekolah. Kalau mungkin kita boleh selesaikan yang kapasiti kemampuan yang kami ada ni untuk turun ke semua sekolah sukar. So kita kena cari satu mekanisme yang lain lah. Sebab itu kami selalu tekankan bahawa peranan kita untuk memberi kesedaran pendidikan pengundi ini bukanlah tanggungjawab APR semata-mata. Sebenarnya adalah tanggungjawab semua pihak untuk kita pastikan semua pelajar-pelajar kita kini di sekolah ni mendapat kesedaran awal untuk dia bersedia kepada hari mengundi pada umur 18 tahun. Tu saya harap dengan vaksin pun dah sampai ni, jadi mungkin kita dapat singkatkan kita punya PKP dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh aktifkan lagi. Dedahkan bahawa anda 18 tahun anda boleh mengundi tau. Kan, jadi agak macam tu lah Cik Khairudin. Lebih mudah nanti IPR punya tugas, SPR punya tugas kan. Dalam sistem yang akan ada ni, seperti yang Cik Nek kata, 4 dah ada, 5 dah ada, apatah lagi tak 6 kan. Apalagi dia want universiti. Mana dengan kita berdoa sama-sama lah dengan apa ni COVID yang ada ni akan berakhir, dan secara tak langsung kita boleh lah meneruskan lagi aktiviti tugas dan sebagainya kan. Yang penting diorang sedar tanggungjawab dia orang. Betul. Itu je yang kita nak. Dia nak pilih siapa tu itu terpulang, tapi dia kena tahu apa yang dia ada sebagai tanggungjawab sebagai rakyat negara kita. Ini sini ada daripada pendengar, Cik Sereti Abu. Soalan dia, umur 18 boleh mengundi. Tidak semestinya mereka berpolitik. Mereka diberi hak untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam PRU. Tak usahlah mereka terlibat secara langsung dan dalam politik kepartian. Umur ini mereka wajib tumpukan kepada pelajaran atau latihan. Itu daripada Cik Setia Bulah. Tapi kita mungkin juga dapatkan tanggungjawab tu kan. Ya, betul. Yang ni saya katakan tadi Cik Khairudin, bila kita sebut tentang literasi politik ataupun perkara-perkara yang melibatkan pilihan raya, dia melihat perkara itu dekat dengan politik secara kepartian ataupun politik yang ideologi. Sebenarnya kita nak memberi kesedaran bahawa setiap warga negara itu ada hak untuk memilih. Dan kesedaran itu perlu dibuat lebih awal. Sebab apa? Kita bimbang juga umur 18 tahun ini. Bukannya kita bimbang apa penilaian dia untuk memilih nanti. Sekiranya dia tidak mendapat gambaran awal. Bagaimana dia nak memilih? Adakah dia akan mengikut sahaja sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia? Sebab kita tidak membudayakan lebih awal kan program pembudayaan pilihan raya ni. Jadi kita bimbang. Sebab itu kita perlu supaya ada pendedahan awal. Bukannya pendedahan awal untuk dia memilih sesiapa-siapa, tak ada. Kita perlu untuk dia tahu hak dia. Dan dia tahu bagaimana dia nak memilih. Benda ni ada dalam pelbagai negara kan ya? Ya, betul. Tugas dia orang, hak dia orang, tugas dia orang. Sebab tu saya rasa Cik Sauti pun mungkin dia fikir bila kita sebutkan tentang pilihan raya ataupun kesedaran pendidikan pengundi. Kita bukan memberi kesedaran supaya dia memilih siapa-siapa, tak. Kita nak memberi kesedaran dia mempunyai hak dan tanggungjawab untuk dia menentukan kepimpinan negara. Itu yang penting. Kita tak nak hak itu ada tapi tidak digunakan sampai masa mereka yang tidak menunaikan hak inilah yang bising selalu. Yang itu yang kita tak nak. Bermakna kalau apa-apa nak buat, kau keluarlah mengundi kan. Betul. Sama-sama menentukan pembangunan negara. Betul. Negara. Jadi kalau satu lagi ni, sebelum lupa. Sekarang kalau saya pun nak tukar tempat mengundi pun macam mana cara boleh. Tak ada masalah. Mana kena agak.
Dia macam ni Ha. Cik Khairuddin mengundi di mana sekarang? Oh, Kalau saya boleh di, saya tahulah. di Kulim. Di Kulim. Ha. Saya tersebut Tapi juga pengundi hantu tadi kan. sebab tadi duduk Kuala Lumpur. Okey, tinggal di Ya. Kuala Lumpur. Dia macam ni, Cik Khairuddin. Ya. Dia kena tukar dulu alamat di kad pengenalan. Oh. Okey, yang tu yang kadang-kadang orang tak berapa nak gemar tu kan. Kalau orang Kulim dia nak juga ada Kulim dia dekat kad pengenalan tu kan. Dia kena tukar dulu kad pengenalan di tempat dia tinggal. Oh gitu. Dan lepas dia tukar alamat di JPN pada kad pengenalan tu, barulah tukar alamat di SPR. Oh. Okey, nak tukar alamat tu kat mana-mana pun okey lah. Sama ada pergi ke pejabat pos. Tapi kena tukar dulu alamat di IC. So kalau nak tukar dulu alamat di IC, dah tukar alamat di IC, pergilah mana-mana pejabat pos ke ataupun datang ke SPR sendiri ataupun kita ada secara online pun boleh tukar. Oh, boleh tukar. Agak-agak berapa lama proses di antara SPL dengan mula kita tukar mungkin ambil di pendaftaran. Kemudian SPL akan tukar lah bila dah tukar dengan IC kan. Berapa lama proses tukar selepas IC tu? Okey, dia macam ni Cik Khairuddin. Pertukaran di JPN saya rasa tak mengambil masa panjang sekarang ni untuk tukar IC. Cuma bila dah tukar IC tu untuk datang ke SPR ya, yang tu pun sekejap je kita proses. Proses dia nak pergi tukar tu sekejap saja. Tapi untuk kelulusan itu mengambil masa. Sebab saya nak ambil peluang nak terangkanlah ni tukar alamat dan juga daftar baru. Since kita masih lagi mendaftar pemilih ni, dia mengambil masa. Sebab proses kita mengikut suku tahun. Cik Khairuddin. Contoh sekarang ini bulan 2. Bulan 2 adalah suku tahun pertama 2021. Okey. So kalaulah Cik Khairuddin menukar alamat pada hari inilah tukar alamat selesai tukar dekat JPN, tukar hari ini dekat SPR. Ya. Permohonan Cik Khairuddin akan diproses, dia akan proses untuk permohonan Januari, Februari, Mac. Dia akan diproses. Proses dia adalah dia kena pamerkan dahulu permohonan tersebut. Pameran ni maksudnya apa? Dia ada pamer, dia adalah pamer di tempat-tempat yang diwatakan. Untuk tujuan apa? Tujuan sekiranya ada pihak yang tidak berpuas hati, dia boleh buat bantahan. Oh, bantahan. Contohnya Cik Khairuddin tukar alamat. So nanti habis bulan Mac, 31 Mac nanti, dalam tempoh 14 hari pada bulan April dia buat pameran. So dalam tempoh 14 hari tu orang boleh tengok. So dia tengok nama Cik Khairuddin, alamat sekian-sekian. Ni sebelah rumah aku tapi rumah aku tak ada orang. So dia buat bantahan kepada SPR bahawa Cik Khairuddin ni tidak tinggal di situ, bukan pemilih di situ. Okey, jadi kalau ada bantahan, maka kita kena buat pendengaran awam. SPR akan panggil mereka yang dibantah dan akan panggil orang yang membantah. So kita buat macam perbicaraan lah. So Cik Khairuddin kena membuktikan bahawa Cik Khairuddin memang tinggal di situ. Yang membantah tu perlu membuktikan bahawa Cik Khairuddin tidak tinggal di situ. So kalau Cik Khairuddin mana pamer tu panggil seorang-seorang, bantah pun seorang-seorang. Ataupun macam mana? Masa bila naik saja nama dalam pameran tu, mana kalau nak bantah, dia orang seorang-seorang yang kebantah, dia one to one lah. Kalau dia kata rumah saya, macam tu dia bantah kepada SPR lah. So SPR akan panggil yang membantah dan yang akan panggil, kita akan macam perbicaraan lah. So buktikanlah you memang duduk di situ, lebih kurang lah kan. Buktikan macam betul ke dia tak duduk di situ. So sekiranya Cik Khairuddin dapat membuktikan bahawa Cik Khairuddin memang tinggal di situ dan saya nak tukar alamat saya di tempat yang saya tinggal. So maka Cik Khairuddin diluluskanlah. Diluluskan. Yang dia yang membantah tu nanti akan dikenakan charge bayaran. Sebab apa? Dia telah menyusahkan Cik Khairuddin. Okay. So barulah alamat baru tu nanti nama Cik Khairuddin masuk ke alamat baru untuk. Tapi macam sekarang saya pindah ke KL, saya tak tukar lagi alamat, masih kekal. Dia kena buat proses dekat JPN. Proses tu sebenarnya sama juga untuk daftar baru. Sebab tu Cik Khairuddin, untuk nama kita masuk dalam daftar pemilih itu bukan satu perkara yang mudah. Maknanya daftar hari ni tu masuk tak. Dia melalui proses. Proses dia kena pamer nama-nama tu. Kalau ada bantahan, kita buat perbicaraan dulu. Kalau tak ada bantahan, akan masuklah. Dan kita akan wartakan. Bermakna yang undi 18 ni akan yang baru diluluskan ni, bermakna kita ikut alamat dia orang semualah.
Okey. Oh. Sebab undi 18, Ha. kena ingat dia datang bersekali dengan pendaftaran automatik. Oh, Undi 18 kita turunkan hak mengundi, dulu sebelum ni kita perlu mendaftar. So sekarang ni kalau dah dilaksanakan nanti, sebab belum dilaksanakan pun lagi, baru pindah pada Perlembagaan Persekutuan. Kalau dah terlaksana nanti, dia akan datang bersekali dengan pendaftaran automatik. Maknanya apa? Semua maklumat-maklumat yang didaftarkan di JPN itu, cukup umur 18 tahun, kita akan proses dia untuk masuk ke dalam sistem pilihan raya lah, maksudnya dalam daftar pemilih lah. Cuma dari segi dia ada juga prosedur-prosedur dia jugalah. Pemahaman saya dia akan pamerkan juga nama-nama. Tapi mungkin tidak mengikut suku tahun lah. Yang tu prosedur tu akan dimaklumkan bila kita nak laksanakan nanti lah. Jadi bermakna kalau biasa yang kita kaki tangan bekerja awam, misalnya start umur 18 tahun dah boleh kerja dah. Dah boleh dilantik untuk bekerja kan. Bermakna bila dia masuk habis saja SPN, mana dia kalau dia bekerja di tempat lain, selagi dia tak tukar IC, alamat dia IC, selagi tu dia kena patah balik untuk betul. Betul. Dia sebenarnya dia ada akta, saya rasa di bawah akta pendaftaran negara ada, saya lupa dah perkara berapa. Sebenarnya bila kita berpindah ke satu-satu tempat tu melebihi 90 hari, dia wajib untuk tukar alamat. 90 hari? Tapi itu di bawah akta pendaftaran negara lah, saya pun lupa perkara berapa, section berapa. Tapi ada peruntukan tu. Cuma mungkin dari segi penguasaan tu kita tak penguasaan secara serius lah. Tapi kalau dia tak mau tukar, dia nak balik kampung masa mengundi okey juga kan? Boleh, tak ada masalah. Sebab mungkin orang kita ni konsep dia dah raya balik kampung. Termasuk juga dalam pilihan raya kan. ada raya ujung kan? Kan. So raya betul lah. Sebenarnya konsep pilihan raya dunia ni memang sebenarnya pilihan raya adalah the biggest festival in the world. Adalah pilihan raya sebab pilihan raya semua orang akan involve. Kan. Itulah sebenarnya. Jadi itulah sekarang ni kalau tadi di samping cabaran-cabaran yang ada, di samping cabaran-cabaran COVID, mana anda kata bila habis saja kita punya negara kita ni dengan ada vaksin yang ada, mungkin bertambah lagi cabaran untuk tugas APR, bertambah banyak lagi jadual-jadual yang perlu dibuat untuk masuk ke seluruh tempat. Satu Malaysia kan? Sebab tu Cik Khairudin di kesempatan ni kami nak menyerulah peranan ini sebenarnya tanggungjawab yang APR laksanakan tak akan ke mana sebenarnya kami bersendiri. Dan kami mengharapkan jugalah di APR ni kita mengharapkan semua pihak dapat kita laksanakan sama-sama sebenarnya proses kesedaran untuk pendidikan pengundi ni khususnya kepada belia-belia yang akan mencapai umur 18 tahun ni untuk mengundi. Dan kita harap kalau ada NGO mungkin sahabat-sahabat kita di bawah Registrar of Society atau Registrar of Youth kan, ROY kan, mungkin boleh bekerjasama dengan APR untuk kita perkembangkan lagi program-program pendidikan pengundi ni. Yang lebih penting adalah mereka yang di luar daripada sistem yang kita tidak boleh pergi kepada mereka kan. Ataupun ada satu cara lagi, setiap unit, setiap jabatan, mungkin kita boleh lantik seorang yang mungkin dapat takliman atau latihan khas daripada APR yang boleh memudahkan pada staff yang lain kan. Sebenarnya kita pun dah ada buat tu program tu. Ada buat dah. Associate Trainer Penjawat Awam yang kita buat pada tahun TOT dia kita buat pada tahun 2020 last year Februari. Tapi kita tak dapat laksanakan sebab bulan Mac dah masuk COVID dah PKP. So dia tak sempat praktikal. Kita ajar je. Ada dalam 25 orang yang kita buat trial penjawat awam bukan di kalangan penjawat awam SPR tak. Sebab kita bagi training pada dia dan kita minta dia supaya kita meramaikan mereka yang cakna kepada demokrasi dan pilihan raya ni dengan orang kata ilmu yang betul-betul ikut kita lah ya, modul-modul yang ikut kami gunakan. So kita dah buat dah TOT, cuma kita tak dapat nak laksanakan, perkembangkan lagi. So harap-harap COVID ni makin okey, since vaksin pun ada, kita boleh bergerak semula. Mungkin ada, mungkin daripada pihak kami pun nanti, kami pun involve dengan belia ni. Sebab kalau belia dan sukan ni, memang belia tu di bawah
Ya 18 betul-betul. tahun. Sangat-sangat Ah, kita nak bekerjasama lah kalau ah. boleh sebenarnya. Nanti kita minta bantuan daripada APR, Cik Nik dan bos semua ni supaya boleh beri maklumat kepada kita, boleh train kita sebagai seorang trainer kepada APR. Jadi Ya. secara langsung kita boleh melibatkan lagi Ya, betul. maklumat-maklumat dan sebagainya. Awareness kepada staff yang walaupun dah daftar automatik akan datang nanti, tapi awareness untuk keluar mengundi, Betul. bersama-sama mengundi kan, tanggungjawab kita tu. Jadi Cik Karim, saya nak satu mungkin ambil masa sedikit. Boleh. Bila pendaftaran automatik ni, cabaran kita lagi besar. Sebab apa? Pada PRU ke-14 dulu, ada 4 juta pengundi, 4 juta, bukan pengundi, 4 juta rakyat negara kita yang layak untuk mengundi tapi tidak mendaftar. 4 juta. Bayangkan 4 juta. Jadi bila kita buat automatik nanti, 4 juta ni, 4 juta ni yang dulu umur 1 tahun ke atas layak mendaftar tapi tak mendaftar, automatiknya masuk dalam sistem untuk mengundi nanti. Dan bayangkan 4 juta ni dulu, bukan dia tak pergi mengundi, dia tak daftar pun. Cabaran kita adalah kita nak pastikan mereka ni turun mengundi nanti. Kalau tak, Cik Khairudin, turn out voters kita akan menurun. Saya tengok daftar tak susah mana pun. Kan? Sebab tu 4 juta orang yang 4 juta ni mungkin dia langsung tak nak ambil tahu langsung tentang pilihan raya, tentang hak dan tanggungjawab dia. Yang tu yang kita bimbang tu. Kan? So cabaran kita adalah salah satunya kita nak memastikan bila automatik plus dengan 18 tahun, kita nak memastikan mereka ini turun mengundi nanti. Kadang-kadang tak guna kita buat automatik dia sebagai pengundi, tapi hakikatnya nanti pada sampai waktunya dia tidak turun mengundi. Saya ingat satu ketika dulu saya teringat ada van SPR di dalam masuk kampung. Marilah mari kita mengundi. Dah automatik ni lagi kerap kena turun. Itu adalah cara kita nak suruh turun mengundi semua kan. So kita cuba sedaya mungkin lah, sebab itu antara perkara-perkara indikator yang untuk melihat kepada proses demokrasi itu subur di negara kita adalah berapa orang ramai turun mengundi berbanding rakyat negara kita. So itulah cabaran di SPR lah, dan saya harap semua pihak pun dapat membantulah nanti. Itulah saya tengok pun kita pun masa beransur-ansur, cemburu kat kita ni pun dah akhir rasanya. Cumanya ginilah apa ni Cik Nik, apakah harapan daripada APR, daripada SPR dan kepada rakyat Malaysia ni, harapannya supaya sebab kalau kita tengok pilihan raya kita 5 tahun sekali kan, tapi 3 tahun setengah dah boleh mula proses untuk pilihan raya. Jadi apakah harapan daripada Cik Nik dalam keadaan COVID pun dah berakhir kan? Harapan Akademi Pilihan Raya lah ya Cik Khairudin ya. Ya. Harapan Akademi Pilihan Raya, kita kalau boleh program-program yang kita nak laksanakan ini, yang kita telah rancang khusus kepada kita nak memberi kesedaran kepada warga negara kita tentang peri pentingnya demokrasi disuburkan, pilihan raya diambil perhatian, dan kita mahu supaya semua pihak dapat memberikan kerjasama. Kami tidak mampu untuk jalankan secara bersendiri tanpa bantuan dan kerjasama daripada pihak-pihak yang lain. Contohnya ILEAD, saya rasa ILEAD the best organisation untuk kita bekerjasama sebenarnya kan. InsyaAllah. Orang kata Institut Kepimpinan Belia yang saya rasa mungkin kita kena kick off satu kerjasama yang mungkin APR tidak dapat tidak dapat capai audience yang ada pada ILEAD, tapi ILEAD ada. So itu adalah antara kerjasama kita mula. Jadi kita tak mampu untuk laksanakan secara bersendiri, APR ke Waimah SPR itu sendiri tanpa kerjasama semua pihak. Jadi kita perlukan bantuan semua pihak untuk kita pastikan rakyat negara kita celik demokrasi, cakna kepada pilihan raya dan tahu tanggungjawab mereka, hak mereka untuk saya rasa macam tu juga, rasa mungkin saya bagi pihak ILEAD atau KBS menyambut, sebab belia ni kamilah Kementerian Belia dan Sukan. Jadi memang sebut belia tu ada kat situ. Dan ada cabaran 18 tahun ni yang boleh mengundi, mana itu kami tercabar jugalah. Jadi saya bagi pihak Ketua Pengarah ILEAD
dan juga kepada pihak KBS. Terima kasih dalam peluang yang dan kesudian daripada Cik Nik Amiruddin datang sama-sama beri penerangan lebih lanjut tentang kita punya proses dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Dan di masa yang sama mungkin lepas ni kita akan berhubung lagi. Mungkin mohon daripada pihak APR mungkin boleh jadikan kita sebagai trainer juga, sama-sama membantu. Jadi bila saya nampak bila berakhirnya COVID ni dengan vaksin yang ada, tugas tu nak turun dekat Persekutuan Satu Malaysia ni lebih banyak, lebih lagi besar kawasan dia. Sebab kita perlukan beri penerangan pada orang muda, 18 tahun tu ada benda yang penting. Jalankan tanggungjawab, jalankan apa hasrat sebagai rakyat Malaysia kan. Dan itulah saya harap kita dapat kerjasama lagi. Terima kasih pada Cik Munin sudi bersama-sama dalam masa sejam ni. Itu rasa sejam terlalu singkat. Kalau paling kalau apa-apa kita minta lebih lagi lah ya. InsyaAllah. Apa persiaran ataupun sebagainya. Nanti mungkin andai kata kalau diizinkan kita boleh mungkin bersemuka dalam event-event yang akan dibuat oleh KPS dan sebagainya lah. InsyaAllah. Kalau kita buat program dengan muda, jadi mungkin kita boleh ambil satu slot daripada CPR, teknikal dan sebagainya kan, yang siapa-siapa. Cik Amwar ke, mungkin salah Cik Amwar ke. Kami amat dahulukan lah. Jadi event kami ni kadang pada hari cuti. Tapi itulah akan mengganggu cuti. Tapi oleh mana pun itulah tanggungjawab kita sebagai seorang. Tak ada masalah Cik Khairuddin. Kami pun sekarang ni kita buat virtual voters education. Ramai yang minta hari Sabtu dan Ahad. So tak apalah kita buat. Asalkan mereka nak kan. Sebab kita boleh kumpulkan orang muda ni pada ketika cuti lah. Sebab hari cuti dia orang ada masing-masing, belajar dan sebagainya. Okey, jadi saya ucap terima kasih pada panel kita, Cik Nik Amiruddin dan juga APR dan SPR, dan kepada semua yang dah respon ini, ucap terima kasih atas respon yang diberi. Cumanya nanti tuan-tuan puan mengisi dia punya penilaian dan juga dalam kita punya line ni lah ya. Akhirnya semoga kita dapat menjadi satu rakyat yang bertanggungjawab dalam yang dalam negara kita, dan secara tak langsung kita akan menyuburkan lagi sistem demokrasi kita pada akan datang. Ucap terima kasih kepada Cik Nik, kepada semua peserta, semua pendengar, semua yang like pada kami. Salam pada semua sahabat-sahabat, semua saudara-saudara kita yang biasa kita jumpa. Yang tak jumpa ni lepas habis COVID ni mungkin kita boleh jumpa lagi. Boleh letak sepadan dan sebagainya harapannya. InsyaAllah. Dan sekian, Cik Nik dan semua yang hadir, yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.